Assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan belajar macam mana cara nak membentuk rumus. Ada beberapa soalan dan kita akan buat sama-sama. Okay. Untuk soalan ini, awak kena kenal pasti dulu perkara rumus. Okey, perkara rumus dan awak kena tahu mana satu perkali dan mana satu pemboleh ubah. Okey, jadi untuk perkara rumus, dia adalah tajuk sesuatu statement atau satu penyataan. Kita tengok soalan ni, L mewakili luas, manakala A mewakili panjang sisi sebuah segi empat sama. Tulis rumus yang menghubungkan L dengan A. Jadi kita punya perkara rumus dekat sini adalah L. Okey, sebab L ni dia huruf besar. Dan kemudian kita ada dia punya pemboleh ubah A. Jadi L perkara rumus, A adalah dia punya pemboleh ubah. Okey, kita kena untuk soalan ni awak kena tahu apakah rumus bagi sebuah segi empat sama. Okey. Okey, kita tengok jalan kerja dia. Okey, rumus bagi luas segi empat sama di mana dia punya sisi adalah sama. Jadi jika sisinya diberi A, manakala sisi yang sebelah sini juga nilai dia adalah A, sama bagi keempat-empat sisi yang lain. Okey, jadi rumus bagi luas segi empat sama adalah panjang darab lebar, di mana kita tahu panjang bagi segi empat sama ini adalah A dan lebar dia pun nilai dia adalah A. Dan daripada soalan tadi kita tengok luas dia wakilkan dengan huruf L. Maka kita punya jawapan bagi soalan satu tadi, L sama dengan A darab A adalah A kuasa 2. Jadi A kuasa 2. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan 1. Okey, kita lihat untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata bayaran sewa sebuah tempat letak kereta ialah RM3 bagi 1 jam yang pertama. Bayaran bagi setiap jam yang berikutnya ialah RM1.50. Maksudnya jam pertama tu dia kena bayar RM3 dan kalau jam selepas tu, jam kedua, jam ketiga, jam keempat dia kena tambahlah RM1.50, RM1.50, RM1.50 dan seterusnya. Okey, soalan kita dia suruh tulis rumus yang menghubungkan jumlah bayaran dan jam yang disewa. Okey, jadi kat sini kita punya perkara rumus adalah jumlah bayaran. Dia nak kita jumlah bayaran yang diwakili dengan J dan jam yang disewa diwakili dengan huruf K. Maka J ni adalah kita punya perkara rumus, K adalah kita punya pemboleh ubah. Okey, dan apakah kita punya perkali? Okey, perkali kita adalah RM3 sebab perkali dalam bentuk huruf nombor. Okey, dan RM1.50. Okey. Jadi cikgu dah ringkaskan maklumat yang kita dapat tadi. Okey, bayaran sewa untuk 1 jam pertama adalah RM3 dan bayaran sewa bagi jam berikutnya kena tambah RM1.50 setiap jam. Okey, dan dia bagi tahu dekat soalan tadi dia suruh wakilkan jumlah bayaran dengan huruf J dan jam yang disewa dengan huruf K. Okey, kita nak tahu jumlah bayaran. Macam mana nak dapatkan jumlah bayaran? Okey, jumlah bayaran adalah bayaran untuk 1 jam pertama campur dengan
bayaran untuk jam yang berikutnya. Untuk soalan ni, kita tak tahu berapa jam yang disewa. Jadi, kita hanya tahu 1 jam pertama nilai dia adalah RM3. Jam-jam yang berikutnya adalah bilangan jam yang disewa kena darab dengan RM1.50. Okey? Okey, jadi untuk kita wakilkan dalam bentuk rumus algebra, kita wakilkan jumlah bayaran sebagai J sama dengan 1 jam pertama dia bagi tahu kat kita 1 jam pertama tu adalah RM3. Jadi awak hanya perlu tuliskan 3. Okey. Okey, kita nak tahu jumlah bayaran kan, maksudnya jumlah bayaran kita kena tambahlah. Okey, tambah dengan jam berikutnya kita tahu tak berapa jam? Tak tahu. Tapi kita tahu nilai untuk setiap jam tu kita kena bayar RM1.50 darab dengan kita punya jam yang disewa. Okey, darab dengan K. Jadi jawapan kita adalah J equal to 3 plus 1.5K. Okey, ini untuk soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia kata pecutan A ialah perbezaan antara laju akhir Y2 dan laju awal Y1 yang dibahagikan dengan masa T. Tuliskan hubungan antara A, Y2, Y1 dan T. Okey, kalau kita tengok soalan ni sebenarnya dia bagi satu pernyataan rumus dah. Okey, yang mana dia ada perkataan perbezaan dan dia ada perkataan dibahagikan. Okey, apakah kita punya perkara rumus dekat sini? Okey, perkara rumus kita adalah pecutan yang diwakili dengan huruf A dan kemudian dia berikan juga pemboleh ubah iaitu laju akhir Y2 dan laju awal Y1 yang dibahagikan dengan masa T. Okey, untuk kes ni kita tak ada perkali. Semuanya dia berikan pemboleh ubah sahaja. Okey, kita tengok macam mana dia punya jalan kerja. Okey, maklumat yang diberi adalah pecutan A, laju akhir, laju awal dan masa. Okey. Kalau kita tengok statement tadi, dia bagi tahu pecutan adalah perbezaan antara laju akhir dan laju awal. Jadi kita tahu perbezaan adalah operasi yang terlibat tolak. Okey, sebab dia perbezaan. Jadi laju akhir tolak laju awal dan dibahagikan dengan masa. Jadi dibahagi, cikgu wakilkan dengan tanda macam ni, dibahagi dengan masa. Okey, kita gunakan huruf-huruf yang ada ni dan gantikan saja masuk dalam statement yang diberi. Okey, jadi pecutan kita gantikan dengan huruf A iaitu perkara rumus kita equal to laju akhir dia wakilkan dengan Y2 minus Y1 divided by T. So, this is the answer for question number 3. Okay. Okay, kita akan pergi kepada soalan yang keempat. Okay, soalan dia beritahu kat sini jumlah harga RMV yang perlu dibayar oleh seorang pembeli yang membeli T bungkusan apple dan U bungkusan mangga. Setiap bungkusan apple dan bungkusan mangga masing-masing berharga RM7.90 dan RM12.50. Soalannya, tulis rumus algebra berdasarkan situasi berikut. Okey, situasi dekat sini adalah dia nak berapakah jumlah harga yang dibayar untuk seorang pembeli ni bila dia beli beberapa bungkusan apple dengan beberapa bungkusan mangga. Yang mana bungkusan apple tu dia tak bagi tahu berapa bilangan dia dan bungkusan mangga tu pun dia tak bagi tahu berapa bilangan dia. Cuma dia bagi tahu bungkusan apple harga dia RM7.90,
bungkusan mangga harga dia RM12.50. Okey, kalau kita tengok soalan ni, manakah kita punya perkara rumus? Okey, ingat semula perkara rumus adalah kehendak soalan ataupun tajuk sesebuah statement. Okey, jadi kalau kat sini kita tengok kehendak soalan kita adalah jumlah harga. Jadi kalau jumlah harga maksudnya V adalah kita punya perkara rumus. Okey, dan manakah pula kita punya pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah dalam bentuk huruf. Okey, maklumat dalam bentuk huruf selain daripada perkara rumus tadi adalah bilangan bungkusan apple dan bilangan bungkusan mangga. Jumlah bayaran bagi apple campur dengan mangga ialah V. Okey, jadi sekarang berapakah harga untuk bungkusan apple? Bungkusan apple harganya RM7.90 dan bungkusan mangga harganya adalah RM12.50. Yang mana dua maklumat ini adalah kita punya perkali. Okey, kita tengok soalan dan sekarang kita tengok dia punya jalan kerja. Jumlah harga tadi dia bagi dalam bentuk RMV. Okey, jadi ini adalah kita punya perkara rumus, tajuk soalan kita. Okey. Kemudian dia beli beberapa bungkusan apple. T bungkusan, bilangan bungkusan apple kita tak tahu. Dan beberapa bungkusan mangga yang diwakili dengan U. Okay, dan harga dia cikgu tuliskan dalam dekat bawah ni lah. RM7.90 untuk apple, RM12.50 untuk mangga. Okey, untuk dapatkan jumlah harga yang kita bayar, jumlah harga adalah bilangan bungkusan apple darab dengan harga untuk apple campur dengan bilangan bungkusan mangga darab dengan berapa harga untuk satu bungkus mangga. Okey, sekarang kita tuliskan dia punya jawapan. Okey, jumlah harga dia wakilkan dengan huruf V. Jadi perkara rumus kita adalah V equal to, okey, bilangan bungkus apple kita tahu tak? Tak, kita tak tahu, tapi dia suruh wakilkan dengan huruf T. Okey, jadi kita tuliskan T darab dengan, okey, berapa RM? Yes, kita tahu dia punya berapa RM. RM7.90. Okey, campur dengan bilangan bungkusan mangga. Kita tahu tak? Tak tahu, tapi dia wakilkan dengan huruf U. Jadi tulis U darab dengan berapa harga dia? Dia bagi kat sini. Darab dengan RM12.50. Okey, jadi ini kita dah tuliskan nilai dia dan kita tulis dalam bentuk persamaan yang bagi cantik sikit. Jadi V equal to, selalunya nombor kita kena letak kat depan. 7.9T, okey, tambah 12.5U. So, this is the final answer. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, untuk soalan yang kelima, dia berkaitan dengan Puan Maria yang nak buat satu majlis hari jadi untuk anak dia. Okey, jadi Puan Maria, dia membeli X kotak minuman Milo untuk diberikan kepada Y orang tetamu. Daripada sejumlah minuman Milo tersebut, 8 minuman Milo dikeluarkan untuk disimpan dalam peti sejuk rumahnya. Jika satu kotak mengandungi 12 minuman Milo, hitung bilangan minuman Milo yang diterima oleh setiap tetamu Z dalam sebutan X dan Y. Okey, soalannya, tulis rumus algebra berdasarkan situasi berikut. Okey, kalau kita tengok dekat sini, perkara utama yang kita perlu kenal pasti adalah kita punya perkara rumus. Okey, untuk perkara rumus, dia adalah berkaitan dengan apa yang soalan ni nak. Okey, kalau kita tengok kat sini, soalan dia suruh
hitung bilangan minuman Milo. Okey. Jadi bilangan minuman Milo yang diterima oleh setiap tetamu. Maknanya seorang tetamu dapat berapa minuman Milo yang diwakilkan dengan huruf Z. Maka Z ni adalah kita punya perkara rumus dalam sebutan X dan Y. Jadi kat sini kita boleh terus tahu X dan Y ni adalah kita punya pemboleh ubah. Okey, jadi pemboleh ubah ni X ni apa? Y ni apa? Okey, X adalah bilangan kotak minuman Milo yang Puan Maria beli. Okey, dan Y ni adalah jumlah tetamu yang hadir. Okey, ini Y, ini X. Okey, bilangan kotak yang dibeli dan Y adalah jumlah tetamu. Okey, sekarang kita cek mana satu kita punya perkali. Okey, kalau kita tengok kat sini, perkali kita perkali mesti dalam bentuk nombor. Okey, apa yang nombor dekat sini? Okey, ni 12 minuman Milo. Okey, jika satu kotak mengandungi 12 minuman Milo, okey, ini adalah perkali kita. Ada lagi tak? Okey, ada sebenarnya. Kalau kita tengok daripada sejumlah minuman Milo tersebut 8. Okey, walaupun dia tak tulis dalam bentuk huruf nombor, tapi 8 ni adalah sebenarnya nilai nombor. Jadi 8 ni juga adalah kita punya perkali. Okey, nampak soalan panjang. Okey, tak apa. Cikgu ringkaskan dalam bentuk gambar rajah seperti di bawah. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ini kehendak soalan kita. Bilangan Milo yang diterima oleh setiap tetamu. Maknanya satu tetamu dapat berapa Milo. Diwakilkan dengan huruf Z. Okey, Puan Maria membeli beberapa kotak minuman Milo yang diwakili dengan X. Kita tak tahu berapa kotak yang dibeli. Untuk diberikan kepada beberapa bilangan tetamu. Yang mana kita tak tahu juga bilangan tetamu tu berapa. Diwakilkan dengan huruf Y. Okey, ini kita punya perkara rumus. X dan Y adalah kita punya pemboleh ubah. Okey, dia bagi lagi maklumat dekat situ. Setiap kotak minuman Milo ni, ada banyak kotak-kotak kecil. Dalam tu ada 12 minuman Milo. Okey, setiap kotak ni ada 12 minuman Milo. Tetapi dia keluarkan daripada jumlah yang dibeli ni. Okey, jumlah yang dia beli ni, dia keluarkan 8 untuk disimpan dalam peti ais rumah dia. Okey, jadi macam mana kita nak lakukan dia punya rumus? Okey, rumus dia adalah, jadi satu tetamu terima berapa? Bilangan Milo dalam satu kotak kita ada 12, kita tahu. Okey, darab dengan kotak Milo yang kita beli. Okey, kotak Milo yang dibeli tu adalah X. Kita tak tahu nilai dia. Jadi 12 darab dengan kotak yang dibeli, kita dapat jumlah Milo yang ada. Tetapi jumlah ni kita kena tolak dengan 8 tadi yang dia nak simpan dalam peti ais rumah dia. Okey, kita tolak. Dan kita perlu, kita nak tahu berapa seorang tetamu terima kan? Okey, jadi kita perlu bahagikan dengan jumlah tetamu yang ada. Yang mana jumlah tetamu ni diwakilkan dengan huruf Y. Okey, kita tuliskan dia punya rumus dengan maklumat yang diberi kat sini. Okey, jadi maklumat yang diberi ni kita perlu tukarkan dalam bentuk huruf dan nombor daripada soalan. Okey, oleh sebab tak semuat kat sini, cikgu tulis kat atas ni. Alright. Okey, kita tuliskan tetamu yang menerima ni kita wakilkan dengan huruf Z. Okey. Bilangan Milo kotak dalam satu kotak. Okey, ada berapa bilangan dalam satu kotak tu? Kita ada 12. Darab dengan bilangan kotak yang kita beli. Kat sini kita beli X kotak, kita tak tahu. Okey, dan dia keluarkan 8. Jadi kita tolak dengan 8. Yang perlu diberikan kepada bilangan tetamu yang hadir. Jadi kita perlu bahagikan dengan Y. So this is our final answer. Okay. Okay.
Sekarang kita akan pergi kepada soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam dia berkaitan dengan beg tangan. Okey, beg tangan X dijual dengan harga RM124 sebuah, manakala beg tangan Y berharga RM259 sebuah. Okey, butik Carlo Rino menawarkan diskaun sebanyak 55% untuk pembelian 2 buah beg tangan dan ke atas. Beg tangan X dan beg tangan Y boleh dicampur bilangannya untuk dapatkan diskaun 55% ni lah. Kalau beli satu tak dapat, jadi kena beli lebih. Jadi Azalia membeli M beg tangan X dan N beg tangan Y. Jadi Azalia ni beli banyak lah. Beg tangan X dia beli beberapa buah, beg tangan Y dia beli beberapa buah. Soalannya, hitung harga yang perlu dibayar J dalam sebutan M dan N. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apakah kita punya kehendak soalan? Okey, kehendak soalan kita, dia kata hitung harga yang perlu dibayar. Okey, harga yang perlu dibayar yang dia suruh wakilkan dengan huruf J dalam sebutan M serta N. Kalau awak tengok kat sini, dia ada banyak huruf. Okey, ada huruf X, ada huruf Y, ada huruf M, ada huruf N. Okey, kita kena kenal pasti betul-betul mana satu kita punya perkara rumus, mana satu kita punya pemboleh ubah serta pekali. Okey, pekali pun kita nampak banyak nombor kat sini. Okey, kita pergi one by one, alright? Okey, perkara rumus kita adalah kehendak soalan. Kehendak soalan, harga yang perlu dibayar. Jadi secara automatiknya J adalah kita punya perkara rumus dalam sebutan M dan N. Okey, M dan N ni adalah kita punya pemboleh ubah. Okey, jadi yang lain-lain tu jangan tengoklah. Ada X, ada Y, no. Kita hanya tengok M dan N sebagai pemboleh ubah. Okey, kemudian kenal pasti mana satu kita punya pekali. Okey, pekali dekat sini adalah harga beg tangan RM124 dan beg tangan Y RM259 serta diskaun sebanyak 55%. Okey, 55% ni kita hold sebentar. Okey, kenapa? Nanti cikgu akan beritahu sebab dia. Okey, kita tengok, kita sama-sama tengok jalan kerja. Alright. Okey, sekarang cikgu dah mudahkan soalan yang panjang-panjang tadi dalam bentuk gambar rajah macam ni. Okey, kita tengok tadi Azalia dia pergi sale butik Carlo Rino tu. Dan dia beli beberapa buah beg tangan, iaitu beg tangan X dengan harga RM124 sebuah. Dia beli sebanyak M buah, yang maknanya M ni bilangan yang dibeli lah. Dan beg tangan Y yang berharga RM259 dan dia beli sebanyak N buah. Okey, kita tak tahu. Okey, sekarang ni kalau buat belian 2 dan lebih, maknanya 2 ke atas, baru dapat diskaun 55%. Okey, sekarang ni Azalia beli lebih lah sebab dia beli M buah, N buah maknanya dia lebih. Jadi dia dapat diskaun 55%. Tetapi kalau kita tengok soalan tadi dia nak harga yang perlu dibayar. Jadi harga yang perlu dibayar bukan yang 55% ni. 55% ni adalah diskaun dia. Awak perlu tahu harga yang perlu dibayar adalah harga asal tolak dengan diskaun. Okey, jadi berapa yang kita perlu bayar? Okey, harga asal cikgu wakilkan dengan 100% harga asal tolak dengan harga diskaun. Okey, ini kita tolak dengan diskaun berapa? Dan maknanya yang perlu kita bayar hanya 45% sahaja daripada harga asal. Okey, sekarang ni berapa harga yang perlu kita bayar? Okey, ini adalah rumus bagi berapa harga yang perlu kita bayar. Okey, harga yang perlu dibayar adalah harga beg X darab dengan bilangan yang kita beli berapa
tambah dengan harga beg Y darab dengan bilangan yang kita beli berapa, darab dengan kedua-dua harga ni, kita tambahkan all together dan perlu didarab dengan diskaun. Okey, diskaun kat sini maknanya 45% sajalah yang kita bayar. Okey, sebab after discount. Okey, sekarang ni harga bayaran tadi dia suruh kita wakilkan dengan huruf apa? Okey, dia suruh wakilkan dengan huruf J. Okey, harga bayaran sama dengan, okey, harga beg X berapa? 124. 124 darab dengan berapa bilangan yang kita beli? Kita beli M buah. Okey. Tambah dengan harga beg Y 259 darab dengan bilangan yang kita beli N buah. Okey, kita buat dalam kurungan. Darab dengan bayaran yang perlu kita bayar adalah 45%. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita punya rumus ni tak berapa cantik sebab kita ada tanda peratus ni. Jadi 45% ni kita perlu tukarkan dalam bentuk dalam bentuk nombor yang lebih mudah. Jadi 45% sama dengan 0.45. Okey, jadi 45% ni kita wakilkan dia dengan nilai 0.45. Dan kalau nak lebih cantik kita punya rumus ni, nombor ni kita letakkan di sebelah hadapan. Maka rumus kita menjadi J equal to 0.45. Okay, in bracket 124M plus 259N tutup kurungan. Okay, this is our final answer. Okay. Baiklah pelajar, kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan 7. Okey, soalan dia berkaitan dengan sebuah motosikal mampu bergerak sejauh 40 km dengan isian petrol sebanyak 1 liter. Ungkapkan kos petrol yang perlu diisi untuk perjalanan sejauh Q kilometer jika 1 liter petrol berharga RMS. Okey, tulis rumus algebra berdasarkan situasi berikut. Okey, jadi dekat sini, apakah kita punya perkara rumus? Ingat semula, perkara rumus mestilah kehendak soalan kita. Jadi, kehendak soalan kita adalah ungkapkan kos petrol. Okey, kos petrol di mana diwakilkan dengan huruf P. Okey, jadi itu adalah kita punya perkara rumus. Kemudian kita lihat pula kepada dia punya pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah yang diberi? Okey, pemboleh ubah adalah perjalanan sebanyak Q kilometer dan harga petrol S ringgit. Okey, jadi P adalah kita punya perkara rumus, Q dan S adalah kita punya pemboleh ubah. Apakah kita punya perkali? Okey, perkali adalah motosikal bergerak sejauh 40 km dengan isian petrol sebanyak 1 liter. Okey, cuba fahamkan soalan ni betul-betul. Cikgu telah rumuskan dalam bentuk gambar rajah seperti ini. Okay, untuk menjawab soalan ni, pada ayat awal tu dia bagi tahu motosikal itu dapat bergerak sejauh 40 km untuk isian 1 liter. Jadi berapakah liter petrol yang digunakan kalau dia digunakan 1 km?
Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kalau 40 kilometer digunakan 1 liter, jadi kalau dia nak 1 liter, berapa? Okey, jadi kita perlulah bahagikan 1 liter kepada 40. Untuk dapatkan 40 ni kita kena bahagilah 1 liter, kita kena bahagikan pada 40. Dapatlah untuk nilai 1 kilometer. Jadi 1 bahagi dengan 40, awak akan dapat 0.025. Okey. Okey. Kita tengok pula apakah maklumat rumus yang diberi. Okey, dekat soalan tadi dia bagi tahu kos petrol adalah P, diwakilkan dengan huruf P, jauh perjalanan diwakilkan dengan huruf Q, serta harga bagi 1 liter petrol diwakilkan dengan huruf S. Okey, macam mana kita nak dapatkan jumlah kos petrol? Okey, jumlah kos petrol kita perlulah dapatkan dengan cara petrol yang kita guna bagi 1 kilometer. Okey, yang ini petrol yang kita guna bagi 1 kilometer. Okey, darab dengan jauh perjalanan, darab dengan harga bagi 1 petrol. Barulah kita tahu jumlah kos petrol yang digunakan. Okey, jadi petrol yang diguna, okey, berapa petrol yang diguna untuk 1 kilometer? Okey, petrol yang diguna adalah 0.025. Okey, 0.025 darab dengan jauh perjalanan kita dia bagi tahu tak? Okey, dia tak bagi tahu, cuma dia suruh wakilkan dengan huruf Q darab dengan harga bagi 1 liter petrol dia bagi tahu dengan huruf S. Dan perkara rumus kita adalah P. Okey, jadi maka jawapan terakhir kita adalah P sama dengan 0.025 QS. Okey, ini adalah final answer. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga kita akan jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih.